dengan baca Al-Fatihah. Okey, untuk pembahagian bab, ini pembahagian bab kan? Betul tak, Atikah? Betul. Pembahagian bab, struktur bab latihan ilmiah yang sikit je slide untuk petang ni, dia ada lebih kurang dalam 5 slide atau 4 slide. So kita akan pergi beberapa contoh lah. Okey, beberapa contoh kita buat untuk apa nama mereka yang sudi berkongsi tesis dia dengan kita lah. Okey. So setakat ni dia penting pembahagian bab ni supaya dia tidak hilang fokus awak menulis nanti dan tak ke laut awak menulis nanti dan tak perlu apa-apa yang tidak perlu dimasukkan, kena masukkan dalam tesis awak. Okey. Dan awak kena ingat ini adalah latihan ilmiah, dia bukannya buku karya awak, karya penulisan awak. Okey, yang awak boleh sesuka hati je nak masukkan apa benda dalam tu, segala ilmu awak nak masukkan dalam buku tersebut, so bukan di sini tempatnya. Okey, latihan ilmiah biasanya dia kena berfokus dan kena ada skop ataupun batasan kajiannya. Okey. Memang kalau ikutkan peraturan fakulti, dia nak untuk latihan ilmiah dia perlu 80 hingga ke 100 page. Okey. Tetapi awak boleh buat lebih daripada itu. Yang saya takut adalah yang tak cukup. Tak cukup page. Kalau bawah penyeliaan saya, kalau tak cukup page, so markah dia kurang lah. Ada pernah saya bagi senior awak lah. Dia bagi tesis 26 page. Okay. Satu tesis tu 26 page dia bagi. Lepas tu yang tesis betulnya 22 page. Yang lain dah surat depan, isi kandungan, lepas tu pengakuan calon, dan ada selai rujukan. Selai rujukan tak sampai 10 rujukan kalau selai saya. So totalnya adalah lebih kurang dalam 22 page yang dia tulis. Lepas tu ada 4 page tu dia masuk benda-benda lain lah, menjadikan 26 page. Okay. So agak-agak awak saya kena bagi markah berapa kepada pelajar ini, kepada tesis pelajar ini ataupun nanti ilmiah pelajar ini? Siapa boleh teka berapa saya bagi? B. B Okey. Yang saya bagi adalah 22 markah. Okey. 22 markah apa breaknya? F lah kan? Okey. F lah. So umur hidup saya tak pernah bagi gagal. Tesis lah, terutamanya tesis lah. Saya tak pernah menggagalkan pelajar lah. Tesis pelajar. Tapi yang ni memang betul-betul mencabar lah. Betul-betul mencabar keautoritian, betul-betul mencabar keilmuan, betul-betul mencabar
saya punya mudah tu, dia itulah, dia ingat dia boleh lepas lah dia punya apa latihan ilmiah tu dengan hantar 22 page. Ada juga pelajar yang hantar 80 page, tapi kalau dia hantar 80 page ke 100 page dia hantar, tetapi banyak benda mengarut. Banyak benda dia buat berkenaan dengan Majlis Agama Islam Kelantan. Tetapi dia pergi masukkan Islam Kelantan. Yang tu pun dah berpuluh-puluh line. So tebal lah tesisnya. Yang tu pun saya bagi 41, 42 markah macam tu je. D lah. Okay. So awak tak perlu risau. Kegagalan dalam tesis itu biasa. Kegagalan buat tesis itu biasa. Okay, dan kegagalan buat latihan itu memang common lah. Dia bukannya benda pelik. Okay, dia bukannya benda yang mengaibkan apa, biasa. Dalam belajar ijazah ni biasa. Belajar akademik ni memang gagal dari sini biasalah. Okay. Tapi sayanglah. Sayang. Sebab apa? Tesis ni hanya 3 jam kredit. Tapi 124 jam kredit boleh habiskan, hanya tinggal 3 jam kredit lagi untuk menjadikan 127 jam kredit untuk habis ijazah. Kalau kaunseling itu lain lah, dia 140 kan, lebih kurang 140. So kalau untuk yang, tapi sama juga, tesis ni hanya 3 jam kredit. Okay. Dan awak jangan ambil mudah. Kalau buat dengan saya, kalau buat dengan orang lain mungkin dapat lulus kot, tapi buat dengan saya gagal lah. Okay, so setakat ni untuk latihan ilmiah, dia boleh gagal 2 kali, dan kali ketiga gagal, dia kira gagal permanen lah. Gagal berhenti lah. Okay, simple saja. Simple as that. Simple macam tu je. Okay, gagal lah. Tapi sayanglah belajar 4-5 tahun, belajar 2-3 tahun. Okay, 3-4 tahun belajar, tetapi gagal. Gagal ijazah sarjana muda disebabkan oleh latihan ilmiah. Belajar lain bijak. Subjek-subjek lain bijak. Tapi subjek latihan ilmiah ni gagal. Praktikal dia boleh buat. Praktikal 6 jam kredit ke 4 jam kredit. Yang tu boleh buat. Tapi latihan ilmiah ni memang tak tahulah kenapa susah. Okay. So, membebel panjang berkenaan dengan latihan ilmiah. So, kita terus pergi kepada pembahagian ataupun struktur bab. Bagaimana awak menstrukturkan bab latihan ilmiah awak. Okay. Biasanya dalam pengajian Islam, proposal kita masuk semua. Satu bab tu kita masuk semua. Pendahuluan, latar belakang kajian, penyataan masalah kajian, persoalan kajian, objektif kajian, hipotesis, kepentingan kajian, sumber kajian, definisi operasi kajian, sorotan literatur, skop dan batasan kajian, metodologi kajian, dan rujukan. Kita masuk satu ni lah. Tapi rujukan dalam proposal, kita akan letak sekali dengan rujukan-rujukan lain dalam bab seterusnya. So kita letak di belakang sekali. Tapi sebelum lampiran lah. Okay, kalau macam ada lampiran, rujukan duduk belakang sekali lah. Kalau macam ada lampiran duduk belakang sekali. Okay. Ada juga pengajian sains sosial lain seperti pendidikan, seperti FSG, sains gunaan. Ada juga berkenaan dengan kajian kualitatif atau kajian kuantitatif lain. Dia buat pecah 3 bab. Satu pengenalan, iaitu ataupun pendahuluan, iaitu 1.1 dia ada pengenalan, latar belakang, penyataan masalah, soalan kajian, objektif kajian, hipotesis kajian, kepentingan kajian, definisi operasi kajian, skop dan batasan kajian. Okey. Dan dia juga buat bab 2, sorotan literatur, LR. LR ini buat satu bab.
Okey, dan dia pecah pada beberapa tema lah. Antaranya tema asas teori, analisis karya, analisis kajian lepas, kerangka konsep. Dia pecah macam tu lah. Okey, terpulanglah dia. Kadang-kadang ada lebih kurang dalam 30 helai, 40 helai, 100 helai. Bab 2. Bab 1 tu standard dalam 20 hingga 30 page, 40 tu cantik lah. Okey, lepas tu bab 2 dia buat total literatur satu bab. LR satu bab. Lepas tu bab 3 metodologi kajian. Dia tulis habis. Dalam metodologi kajian ni dia tulis habis. Dia tulis pengenalan dia tulis reka bentuk kajian, dia pilih-pilih reka bentuk kajian apa. Maksudnya dia cerita pula reka bentuk kajian dia tu macam mana. Ada berapa dia punya pecahan. Semua dia tulis dalam reka bentuk kajian yang dia gunakan dalam tesis dia lah. Okey, lepas tu bagaimana kaedah dia kumpul data. Dia kata memang dia buat soal selidik. Okey, soal selidik tu dia tulis terus apa yang ada dalam soal selidik tersebut. Pun boleh juga macam tu, dan yang paling last adalah kaedah analisis data. Okey. Bagaimana dia menganalisis data? Biasanya dia menggunakan SPSS lah, SPSS, dan dia akan dia akan tengok data daripada situ lah. Setiap soalan soal selidik tu dia akan tengok berapa okay, setiap soalan tu berapa bilangan, macam mana dia punya pemilihan, baik ke terlalu baik ke sama-sama. Okay. So dia masukkan dalam kaedah analisis data. Okay. Biasanya kaedah analisis data ni SPSS, dan dia buat huraian kepada data tersebut. Okay. Itu salah satu lah. Dan tengok dia benda ni dia kena tengok atas mazhab penyelia. Sebab setiap penyelia dia pergi belajar. Dia pergi belajar dia pergi belajar setiap universiti dia. So tengok dia punya universiti tu dia pakai mazhab mana. Okay, kalau ada mazhab yang UKM dia pakai yang pengajar Islam ni je. Yang 10-11 ni lah. Ada mazhab dia pakai yang bab 1, bab 2 ni lah. Bab 1, bab 2, bab 3 dia pakai yang ni. Mazhab. Benda ni hanya mazhab. Okey, dia bukannya peraturan, tak ada peraturan. Okey, dia boleh lah nak buat yang ni, boleh nak buat yang macam pengajar Islam, boleh. Kalau rasa nak banyak tesis, buatlah yang macam sains sosial ni. Dia lebih jelas lah, lebih terang lah. Kalau macam pengajar Islam ni, sebab dia satu rumah tu dia nak masuk belaka. Satu bab tu dia nak masuk belaka. Okey. So tidak terfokus lah. Tengok atas pandangan. Dia tengok atas mazhab. Kalau rasa nak pakai, kalau tak pakai, tak apa. Tak masalah. Dan sepatutnya awak kena ikut supervisor lah. Supervisor suruh macam mana. Kalau supervisor suruh macam yang proposal pengajian Islam, so nak buat macam proposal pengajian Islam lah. Kalau macam suruh proposal sains sosial, suruh sains sosial lah. Dan pelajar bawah saya lebih selesa dan lebih suka untuk buat proposal jenis pertama, iaitu proposal pengajian Islam. Okay. So kalau nak buat yang proposal sains sosial ni ataupun sains sosial lain, dia akan banyak masa lah. Memang dia kena habis banyak masa. Standardnya satu bab 1 sem. Kalau 3 bab ni 3 sem lah. Faham tak? So saya suka yang proposal pengajian Islam ni. So secara umumnya satu bab satu semester. So satu semester siap lah proposal pengajian Islam. Tapi kalau macam awaknya aktif ataupun berdaya saing, awak boleh buat selepas proposal terus kepada bab 2. Okay? Mana satu semester tu siap 2 bab dah. So, mungkin ada beberapa bab lagi kita akan buat pada semester yang akan datang. Ataupun cuti tu lah. Cuti semester pada masa tersebut. Contohnya kalau macam awak ni buat tesis bulan 3,
Okey. Pengajian kita akan habis pada bulan 6. 3, 4, 5, 6. Dalam 4 bulan tu habis. So, masukan baru pula ialah pada bulan 9. So, dia panjanglah 3 bulan situ. Sampai bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Awal bulan 9 tu biasanya dah masuk universiti lah. So, dalam tempoh 2 bulan tu, awak terus buat tesis. Jangan tunggu masuk sem baru buat tesis. Masa cuti semester tu, terus buat tesis. Okay, percaya pada saya lah. Lepas awak naik semester kayak lagi, awak tak kena fikir sangat lah tentang tesis. Kena fikir juga, tapi apa? Tidaklah sepenuhnya. Macam yang tak buat masa cuti, dia akan fikir tesis dia. Bila nak siap, tapi tak buat-buat. Okay? Ini antara dua perbezaan lah di antara pengajian Islam dengan sains sosial. Dia ada beberapa mazhab lah. Dan mazhab itu semua betul. Dia tak ada yang kalau follow mazhab sains sosial, maka gagal lah tesis anda. Tak. Okay? Dan ada kelebihan masing-masing lah. Proposal pengajian Islam ada kelebihan, proposal sains sosial pun ada kelebihan. Okay? Dia jangan mengondem lah di antara ni. Disebabkan oleh pensyarah suruh buat pattern yang kedua ni, proposal sains sosial, awak terus tak hantar surat minta minta tukar penyelia. Dia tak boleh gitu. Dia kadang-kadang penyelia ni ada yang baik, ada yang dia dah banyak menyelia, so macam-macam dah yang menyelia pelajar ni. So follow dia lah, follow penyelia. Jangan buat jangan duk lawan penyelia pula. Kalau kita baru ijazah sarjana muda, nak lawan yang dah ambil PhD. Penyelia yang dah ambil PhD. Yang dah beberapa kali, dah beberapa tingkat dah dia naik. Dah beberapa garam dah dia pernah makan, dah berapa ni dah sampai kena penyakit siap. Okey, sebab makan garam. So dah banyak dia punya pengalaman dalam dunia akademik. So follow dia lah. Awak ni baru ijazah sarjana muda, jangan duk main aku lebih hebat daripada penyelia aku. Okay? Kadang-kadang merendah diri itu bagus. Okay, seterusnya ni kita ada kuantitatif dan kualitatif kan. Okay, kuantitatif about quantity lah, about bilangan. So ni antara contoh satunya macam ni. Ada 6 bab, boleh juga nak buat 5 bab pun, tapi kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh pembahagian bab kajian kualitatif isu 1. Dia kita boleh buat proposal aka bab pendahuluan yang ada 10 benda tu lah tadi lah. Konsep sejarah atau perihal benda yang nak kita kaji. Okey. Contohnya awak nak buat berkenaan dengan MRM tadi kan. So bab 2 ni awak boleh masukkan berkenaan dengan MRM. Atau tak, memang tak ada rujukan lah MRM. Jarang orang buat. So kena cari juga lah. Kena tanya tu bual ke apa ke untuk melengkapkan kajian awak. Macam saya sendiri nak buat latih ilmiah aja, nak buat tesis mini tesis lah. Sampai ke UIA cari buku. Sampai ke ISTED cari buku. Okey. Pergi pula Singapura, pergi cari buku. Okey. So tak jumpa lah. Okey, bab 2 biasanya kita akan pergi pada konsep sejarah perihal ataupun benda-benda yang berkaitan dengan bidang kajian. Okey. Lepas tu yang bab 3 perbincangan soal selidik. So setiap soal selidik yang awak buat tu awak kena nyatakan dia punya sebab. Okey, jika untuk pengetahuan ataupun pemahaman masyarakat, so awak kena ada
ilmu lah tentang apa nama? Tentang tu. Okey, seterusnya dia juga boleh buat perbincangan soal selidik settle. Lepas tu bab 4 hasil kajian. Daripada soal selidik yang awak dapat tadi, barulah kita buat nombor-nombor, kita buat kuantiti dia berapa. Contohnya responder saya pilih ni 300. Okey, latar belakang responder 300. Responder 300 dan dia punya populasi lebih lah, populasi mungkin dalam 3,000, 30,000 populasi. Tetapi apabila dia responding, dia tinggal dalam 10, 20 macam tu sajalah. Okey, dia kena bincang lah. Daripada situ berapa orang yang contohnya awak nak buat dakwah tu, dakwah orang asli kan. Apa nama? Tajuk yang tak ada orang buat lagi ialah Ya Zakir punya program. Apa nama lah. Itu boleh buat juga. Okey, hasil kajian ni dia awak hurai balik lah. Apa hasil-hasil yang diperlukan. Seterusnya kita pergi pada bab 4, bab 5, perbincangan hasil kajian. Selepas awak dah dapat data berapa, so sepatutnya awak kena bincang hasil kajian tersebut. Perbincangan hasil kajian dalam tesis tersebut. Okey, dah rumus semua dah. Dan kadang-kadang awak nak baca berkenaan dengan perbincangan hasil kajian ni. Okey, contohnya berkenaan dengan isu penggunaan kalimah Allah di mana-mana, di Malaysia. Okey. Hasilnya sold out dia punya benda tu. Okey. Lepas tu kita akan pergi kepada penutup lah. Lepas perbincangan hasil kajian, terus pergi kepada penutup. Siaplah tesis awak. Mungkin proposal awak boleh buat dalam 15 page. Konsep sejarah dan perihal mungkin awak boleh buat dalam 25 page. Perbincangan soal selidik lebih kurang dalam 15 page. Berapa dah itu? 40, 55. Hasil kajian mungkin awak boleh buat dalam 15, 20 page, 25 page. Dengan hasil kajian mungkin boleh buat dalam 10 ke 15 minit. Penutup dia boleh kurang dalam 8 slide. 8 page lah. Okay. Ni satu punya, ni punya lah. Dia punya apa? Dia punya jenis satu. Rangan satu. Okay. Kita take 5 sekejap. Okay. Yang ni adalah model 2, bahagian bab yang kuantitatif juga, tapi yang seterusnya juga boleh buat macam ni. Bab 1 proposal, bab 2 konsep sejarah perihal, benda apa yang nak kaji, bab 3 perbincangan soal selidik ataupun terus pergi pada hasil kajian. Dia tak perlu kalau macam nak buat perbincangan soal selidik pun boleh, atau nak direct terus kepada hasil kajian pun boleh. Lepas tu kena berbincang hasil kajian tersebut. Okey. Dan seterusnya penutup lah. Kita boleh skip dia punya perbincangan soal selidik. So kita tak bincang tentang soal selidik. Direct je kepada hasil kajian. Berapa-berapa orang macam ni. Setiap soalan tu berapa-berapa orang dia punya min dia, mode dia berapa. Macam tu lah. Okay. Secara peribadinya, saya tak suka buat bentuk kuantitatif ni. Malah duk serabut dengan orang lain. Ni kita kena serabut dengan responder ni. Kena serabut dengan responder. Kalau responder ni okey, tak masalah lah. Kalau macam responder ni
sampai beratus-ratus. Lepas tu awak hantar soal selidik tu hanya melalui Google Form. Okey, dia macam valid tak valid lah. Okey, dia valid tak valid lah. Dia punya kajian awak tu. Dan kadang-kadang takut kajian awak tu tak cukup dia punya responden. Benda tu boleh menggagalkan kajian awak lah. Okey, seterusnya perbincangan hasil kajian. Kita dah dapat hasil kajian tu, apa yang kita boleh bincang di situ, kesimpulan lah. Lebih kata mau kepada kesimpulan setiap hasilnya apa, lepas tu hasilnya apa, hasil kajiannya macam mana, ramai ataupun sikit ataupun macam-macam hasil lah. Okay. Hasil ni, perbincangan hasil ni dia more kepada interpretasi kita sendirilah. Kalau macam boleh disokong melalui rujukan, so go for it lah. Dia kena masukkanlah rujukan. Kalau tak ada pun perbincangan hasil kajian tu dia mau pada kesimpulan kita sendiri. Okey, seterusnya penutup. Penutup untuk ni lah, untuk untuk kajian kualitatif ni, kuantitatif. Seterusnya kita pergi kepada pembahagian bab kajian kualitatif. Okey. Kualitatif ni dia kaji buku, kaji teks, kaji case. Dia boleh buat kajian kualitatif lah. Dia tengok data yang dah siap, data yang dah mentah, dah siap dah, so dia boleh buat bahagian bab kajian kualitatif lah. Yang pertama proposal, aka pendahuluan. Yang kedua konsep sejarah perihal apa yang awak nak kaji tu. Yang ketiga hasil kajian atau pendapatan kajian. Dan yang keempat penutup. Okay, so mungkin bab 2 ni awak boleh expand lagi. Kalau macam boleh ubah awak betul besar, mungkin contohnya macam Atikah dia buat berkenaan dengan tawassul Imam Syafi'i. Okey, mungkin bab 2 dia boleh buat berkenaan dengan biodata Imam Syafi'i dan karyanya. Yang bab 3 dia boleh buat konsep tawassul dalam Islam. Macam mana konsep tawassul. Dan bab 4 dia buat berkenaan tawassul Imam Syafi'i. Bab 5 penutup. Dia boleh buat macam tu. Okey. So sekian, terima kasih. Ada nak tanya tak berkenaan dengan pembahagian bab ini? Kau dah siap dah tesis? Semua dah siap tesis tak? Belum. Ke baru nak? Baru proposal tahun mana lagi? Kau tajuk tak settle lagi? Okay. Ada nak tanya? Ustaz nak tanya Ustaz. Okay. Boleh ke kajian tu kita buat jenis dua kaedah, kualitatif dengan kuantitatif, boleh ke? Kalau kajian tu. Nak buat dua-dua? Contohnya? Kalau dia punya contohnya macam dia nak kefahaman masyarakat, kefahaman masyarakat tentang contohnya macam dia nak cari kefahaman masyarakat mengenai vaksin. Dalam masa yang sama dia nak cari juga apa pendapat-pendapat dalam mazhab-mazhab berkaitan dengan vaksin ni, macam tu. So macam ni lah, dia memang benda tu kuantitatif. Dia melibatkan ada responden. Okay, dia ada responden. Macam ni tak ada responden. Macam kualitatif dia tak ada responden.
Kalau kuantitatif dia ada responden dan dia ada bilangan. Berapa orang faham, berapa orang tak faham. Kena waxing tu. Macam ni dia karya tu menjawab sendiri. Contohnya InsyaAllah. nak buat berkenaan dengan vaksin dalam Islam. Yang tu kualitatif lah. Vaksin dalam Islam. Okey. Contoh bab 1 Ini proposal. Okey. Bab 2 mungkin pencegahan penyakit dalam Islam. Bab 3 vaksin dalam Islam. Bab 4 penutup. Macam tu lah. Ya, vaksin ni kan pencegahan. Dia more pada pencegahan. Walaupun sebelum ni zaman sekarang baru ada vaksin kan. Takutnya dulu zaman-zaman Firaun dulu dah ada vaksin. Macam tu je lah. Mungkin awak boleh tengok lah. Macam mana. Zaman Ibn Sina takut dah ada vaksin. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, macam tajuk saya ni pendekatan dakwah Jabatan Agama Islam Melaka terhadap ibu yang melahirkan anak tak sah taraf ni sesuai untuk kuantitatif ataupun kualitatif, Ustaz? Kuanti. Kuanti. Oh, perlukan responden. Kena ada responden ibu tu lah. Ataupun kajian kes. Kalau macam tak jumpa ibu tu, awak kena kajian kes dekat Majlis Islam Melaka lah. Ada tak kes-kes ibu tidak sah taraf ni? Apa dia? Program yang dilakukan oleh Majlis Agama terhadap ibu tidak sah taraf. Kiranya saya kena temu bual pegawai dekat Jabatan pegawai tu lah. Pegawai situ lah. Kuantitatif. Dia tak perlu responden. Respondennya pegawai tu lah. Pegawai Majlis Agama Islam Melaka tu. Sama ada orang nak buat soal selidik. Soal selidik ni sikit sangat. Pegawai dia 4-5 orang je. So better buat temu bual lah. Dan item-item temu bual tu awak kena buat banyak pembacaan lah. Okey. Ada lagi? Doktor. Ya. Siapa dulu ni? Okey. Saya nak tanya doktor untuk bab pembahagian kualitatif ni, serotan literatur dia under konsep sejarah perihal ke under hasil kajian? Ustaz. LR bawah bab 1. Bawah bab 1. Okey. Terima kasih doktor. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kalau kalau bual tu itu bawah kualitatif ya? Yang tu bawah kuali. Ada responden. Ada responden? Dia bawah kuantitatif, sorry. Dia ada responden dan dia ada bilangan je. Maksudnya kalau kita nak buat temu bual dengan pegawai je? Boleh, tak ada masalah. Okay, so benda tu bawah dia bawah kuanti rasa tadi saya kuanti. Dia menyebabkan tapi cuba baca semula lah. Dia ada satu buku yang dia buat kajian temu bual je. Dia ajar berkenaan dengan temu bual, macam mana awak dah buat temu bual tu berstruktur atau tidak berstruktur, dan temu bual ni dia masuk dalam bawah apa. Boleh cek balik lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Salam. Ya. Yang pembahagian bab kajian kuantitatif yang nombor 2 tu, yang kedua tu, beza bab 3 dengan bab 4 apa ya Ustaz? Beza dia yang tu data, awak persembahkan data. Yang ni awak bincang data tersebut. Data yang ada tu awak bincang balik. Yang tu awak nyatakan hasil. Okey, contohnya yang ni kata dah okey. Sebagai ni hasilnya adalah sebanyak 5 orang responden
yang setuju buat macam ni. Okey, perbincangan hasil kajian bab 4 tu, kenapa 5 orang ni setuju? Apa pemboleh ubah dia? Apa yang menyebabkan dia 5 orang ni setuju? Benda tu tidak dimasukkan dalam hasil kajian. Dia kata 5 orang ni setuju je. Macam 5 orang setuju lebih baik, 4 orang kata kurang baik, macam tu lah. So awak kena setiap dah hasil kajian tu awak kena bincang. More pada interpretasi lah. Oh, kira bab 4 ni huraian daripada bab 3 tu lah Ustaz? Huraian pada bab 3, betul. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, slide Ustaz ni tu Ustaz akan bagi dalam group ke ataupun tak? Saya akan bagi pada Atikah. Okey Ustaz, terima kasih. Okey. Ustaz nak tanya boleh? Ya. Boleh? Saya buat tajuk penggunaan wali hakim di Mahkamah Rendah Syariah Kuantan. Penggunaan wali hakim kan. Okey, respondennya. Respondennya pendaftar responden untuk ditemu bual ke? Tak kisah. Awak nak buat apa ni? Nak buat Saya nak buat temu bual macam seorang je? semua yang kerja yang bekerja dekat mahkamah tu. Mahkamah tu. Dekat Tapi mahkamah. dia kena tengok juga. Kalau macam setakat sekarang ni, dia tukar daftar je. Faham tak? Yang handle case tu orang lain. Yang handle case pegawai. Yang sekarang ni kat depan tu yang handle case je. Saya nak temu bual penolong pendaftar Mahkamah Rendah dengan Mahkamah Tinggi. Boleh juga. Yang tu boleh lah. Lepas tu saya nak tanya. Ustaz rasa sebab saya macam tak pasti kalau bab 2 tu saya nak masukkan kan saya punya fokus pertama ialah wali hakim. Saya nak konsep wali hakim lah dalam Islam dan pelaksanaan wali hakim di Malaysia. Di Malaysia maksudnya fokus kat Malaysia lah. Tak, ya, konsep secara umum dalam Islam, wali hakim dalam Islam macam mana? Okey. Dan seterusnya pelaksanaan wali hakim di Malaysia. Awak ceritalah bagaimana pelaksanaan dia wali hakim di Malaysia ni. Adakah kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i ke? Mazhab Maliki ke? Dan kita iktiraf tak mazhab lain? Wali hakim. Macam tu. Dan definisi wali hakim kita macam mana? Adakah sultan? Adakah hanya pegawai yang grade 41 dah boleh jadi wali hakim? So awak cerita dalam tu lah, dalam bab 2 lah. Ustaz rasa perlu tak untuk ceritakan tentang wali lain ataupun benda tu tak perlu pun? Macam Tak wali perlu. Kalau macam fokus pada wali hakim je lah. Oh, hanya fokus kepada wali hakim lah. Konsep wali hakim dalam Islam tu pun dah luar lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Perbahasan wali hakim dalam Islam. Konsep lah, biasa pada konsep lah. Okey. Seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya tajuk konsep akhlak dan tasawuf menurut Ibnu Miskawah. Okey, bab 1 saya buat proposal macam Ustaz kata, dan bab 2 tu saya letakkan biografi dia, karya-karya dia, Ibnu Miskawah. Okey, bab yang ketiga adakah saya perlu pecahkan antara akhlak dan tasawuf ataupun saya letakkan tasawuf pada satu bab dan akhlak pada satu bab? Boleh belaka. Ataupun satu lagi pada bab 3 tu saya letakkan akhlak dan tasawuf menurut Islam, dan pada bab yang keempat tu saya letakkan Tak perlu. Yang tu menebalkan tesis awak je tu. Yang tu taktik untuk menebalkan tesis yang tu. Kiranya pada objektif saya hanya perlu pecahkan je lah. Dia objektif ni dia akan melambangkan bab awak.
Okay. So mungkin kalau awak buat tentang miskawih tu sebenarnya dah banyak orang buat dah. Dan dah ada buku pun berkenaan dengan akhlak dan tasawuf miskawih. Okay. So mungkin yang awak buat ni adalah hasil tahsil lah, menghasilkan apa yang dah terhasil. Okay. Mungkin bab 1 proposal, bab 2 biodata miskawih dan bukunya dan karyanya yang membincangkan berkenaan dengan akhlak tasawuf. Buku perihal buku, bukannya perbahasan. Okey, bab 3 terus perbahasan miskawih berkenaan akhlak dalam bukunya sekian-sekian. Bab 4 perbincangan miskawih berkenaan tasawuf. Bab 5 penutup. Tapi kalau macam akhlak tu dia bincang sikit je, tasawuf dia bincang sikit je, awak gabung je lah. Satu bab jadikan 4 bab je. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Apa contoh kalau macam tajuk impak bantuan sara hidup kepada asnaf fakir dan miskin, kajian di Pusat Pungutan Zakat Kedah kan Ustaz kan? Dia lebih sesuai Impact. kepada Kesan tu. Kesan tu kena respon dia besar. So dia lebih kepada kuantitatif ataupun kualitatif? Kuali. Kuali. Okay. Awak kena responder tu ramai sikit lah. Mana tempat dia? Kajian di Pusat Pungutan Zakat Kedah. Negeri Kedah? Allah. Negeri Kedah populasi berapa orang penerima zakat? Tak pasti Ustaz. Kena pastikan dan awak kena ambil berapa orang responden. Kalau tak silap saya, kalau macam negeri Kedah, mungkin dia punya penerima zakat lebih daripada 50,000 orang ke 10,000 orang. Responden dia 364. Yang tu ikut Crozier Morgan lah. Okey. Dan awak kena bagi soal selidik tersebut kepada penerima zakat. Kepada penerima zakat? Penerima zakat lah. Okey. Kalau nak tengok kesan kan, kesan zakat tu terhadap penerima kan. Kepada asnaf fakir dan miskin. Takkan awak nak tanya duit zakat tu pula. Duit zakat tu kena jawab. Yang penerima duit zakat tu lah dia akan ni 364 standardnya. Okey. Kecuali kalau awak buat di Kuala Muda je ke, macam tu jatuh sikit ya, kurang sikit lah dia punya mungkin penerima zakat 1,000 orang. So responden tu mungkin dalam 80 orang macam tu lah. Awak tengok balik jadual Crozier Morgan. Okey. 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 Lepas tu kalau macam untuk bab 2 saya nak fokus kepada bantuan sara hidup ke asnaf fakir dan miskin? Bantuan sara hidup. Bantuan sara hidup. Konsep bantuan sara hidup yang diamalkan di Malaysia. Umum kat Malaysia terus lah. Umum Malaysia terus lah. Sebab mungkin sara hidup di negara lain, di negeri lain. Mungkin sara hidup di KL lain. Di Kedah lain. Okey, so konsep tu je lah. Jangan konsep zakat dalam Islam pula. Faham tak? Kalau konsep zakat dalam Islam, padanan tesis tu je lah. Okey, so konsep sara hidup, konsep pembahagian zakat sara hidup lah kan. Portion ni sara hidup. Okey, konsep bantuan sara hidup di Malaysia boleh Ustaz? Di negeri Kedah je. Kan, di Malaysia lepas tu mungkin 2.3 atau 2.4 konsep sara hidup di Kedah. Fokuskan balik dalam dia punya terbaliknya awak buat dekat Malaysia, lepas tu awak masukkan dia punya konsep sara hidup di Kedah lah, ataupun pelaksanaan sara hidup di Kedah. Okey. Okey. Baik Ustaz. Terima kasih.
Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okay, Ustaz, saya nak tanya pasal tajuk teks saya berkenaan pelaksanaan dan cabaran dakwah terhadap remaja oleh Jabatan Agama Terengganu. Okey. Dan menangani isu sosial remaja di Terengganu. Okey. Okey, untuk kajian ni perlu saya bincangkan berkenaan faktor-faktor isu sosial daripada remaja tu. Kalau awak rasa perlulah. Awak kena bincang dengan penyelia awak. Objektif saya belum. Saya tak respon. Tak semesti juga. Siapa punya ni? Nasihat awak? Ustaz Wahid. Ustaz Wahid. Kena tanya dia. Jadi kalau kena Ustaz tu perlu saya bincang untuk punca tu. Tak. Kalau rasa tak perlu kot. Mana fokus terus pada pelaksanaan dan cabaran lah. Pelaksanaan cabaran je. Okey. Masih tak? Okey, sama. Doktor, Assalamualaikum. Salam, ya. Saya punya tajuk ancaman pemikiran Mustafa Kamal Atatürk terhadap akidah umat Islam. Jadi saya nak tahu ancaman untuk debat 3 saya tak pasti nak buh sejarah ke konsep. Jadi untuk Ustaz tolong. Mungkin bab 1 awak boleh proposal, bab 2 situasi Islam. Situasi Islam di Turki pada masa tersebut. Pada masa Kamal tu lah, bagaimana Islam rasa terancam ke, Islam apa? Rasa tak terancam ke, dia tak hidup lama, dia lebih pada 40 tahun, 30 tahun ke macam berapa tahun je pemerintahan Kamal Atatürk ni. So awak boleh tengok semasa punya situasi bagaimana, dan bab 3 awak bincang terus kesan tadi apa nama? Ancaman pemikiran. Apakah ancaman pemikiran akidah terhadap akidah umat Islam. Terhadap akidah, sebabnya terhadap akidah orang negara Turki je lah sendiri. Kalau umat Islam seluruh dunia tak terkesan, dalam Melayu tak terkesan dengan Turki. Yang tu more kepada kualitatif lah. Awak kena tengok buku-buku rujukan. Dia tak ada buat responden yang ni. Kalau responden mati dah Kamal Atatürk. Rakyat dia pun mati dah. Betul. Okey. Doktor. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, yang berkenaan dengan tajuk saya, amalan harta pusaka dan isu-isu berkaitan dengannya di Selangor tu, bab 2 tu pasal harta pusaka ya, maksudnya rukun, syarat dia semua ya? Tak perlu harta pusaka. Proposal, lepas tu mungkin situasi lah, ataupun rekod, ataupun sejarah Faraid tu di Kelang. Okey. Start bila? Okey. Faraid ni start bila? Di Kelang tu. Okey. Awak kena fokus tempat kajian lah. Bukannya awak fokus kepada Faraid dalam Islam, tak. Awak kena fokus tempat kajian. Sejarah bila, lepas tu sepanjang zaman tu, sepanjang dia bermula sampai sekarang, berapa kes berlaku, berapa tuntutan, macam tu lah. Okey. Lepas tu barulah awak kena bab 3 pemahaman Pemahaman. Amalan zakat dan isu-isu. Amalan pengamalan. Pengamalan. Jangan amalan, pengamalan. Pengamalan Faraid di itulah, di Kelang tu lah. Bab 3 pengamalan Faraid. Terus pengamalan Faraid masyarakat Kelang. Okey. Okey, so bab 4 penutup lah.
Macam mana kalau ada isu-isu berkaitan dengan kiranya pengamalan ni saya masukkan yang bawah yang harta pusaka kecil. Mungkin bab 2 awak boleh masukkan isu-isu yang timbul lah. Okey. Okay. Yang kiranya harta pusaka kecil mahkamah syariah tu masuk bab 2. Yang bab 3 teruja pengamalan faraid di Kelang. Betul. Okey, betul. Kalau temu bual pegawai. Awak pusaka kecil ke pusaka je kan? Tapi saya punya mentor dia suruh buat harta pusaka kecil. Kiranya pengamal harta pusaka tu dia nak yang bawah harta pusaka kecil punya. Boleh je, yang tu skop je lah. Tapi bab 2 tu mungkin awak boleh buat sejarah dia lah, sejarah pelaksanaan faraid ataupun sejarah pelaksanaan harta pusaka di Kelang. Okey. Dan isu-isu yang timbul. Tapi bukan bab lah, bukan tajuk lah. Tajuknya yang nombor 2, bab 2 tu hanya sejarah pengamalan ataupun sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan pelaksanaan pembahagian harta ataupun apalah faraid di Kelang. Okey. Kalau yang bual tu kita nak masuk ke tak payah? Temu bual tak payah masuk dalam bab 3. Masuk dalam bab 3. Transkrip temu bual dan hasil temu bual masuk dalam bab 3. Okey. Amalan tadi dulu lah. Amalan faraid di Kelang tu buat kita juga kan? Pengamalan kan, pelaksanaan pengamalan tu mungkin bab 3 masuk temu bual tu lah. Hasil temu bual tu. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Saya nak tanya pasal tajuk saya tu tentang fasah. Tentang fasah ni dia dalam kuali ataupun kuanti? Tajuk penuh? Itu tentang fasah menurut Seksyen 53 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah. Gitu je orang buat? Kalau ikutkan more kepada untuk baling. Tak kisah more kepada kualitatif, tetapi saya takut sikit sangat. Okey, contohnya bab 1 proposal, bab 2 tutup tafasah di Kedah. Habis ya? Bab 3 penutup. Kalau saya buat temu bual untuk kes tu? Kalau yang tu awak kena buat pelaksanaan lah. Pelaksanaan tuntutan fasah di negeri Kedah. Okey, baik. Mana bab 1 proposal, bab 2 berkenaan dengan undang-undang tuntutan fasah di Kedah, bab 3 pelaksanaan tu rekod-rekod dia bagaimana, berapa orang dia dah buat tuntutan fasah. So ada tak isu-isu dalam tuntutan fasah ni yang kes-kes yang menarik lah, kes-kes yang menarik dalam isu tuntutan fasah ni. Lepas tu bab 4 penutup. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya? Ya. Tajuk saya perkahwinan tanpa kebenaran, kajian terhadap kes-kes di Mahkamah Syariah Kemaman dari tahun 2010 hingga 2015. Jadi saya sesuai pelaksanaan lah. Pelaksanaan? Awak nak kaji apa, pelaksanaan ke awak nak kaji? Saya nak kaji kes dekat dalam mahkamah tu. Pelaksanaan kes lah. Pelaksanaan kes? Kan? Tak pasti. Ataupun kes-kes yang berlaku dalam itulah, kes-kes yang berlaku, kes apa ni? Perkahwinan tanpa kebenaran. Perkahwinan tanpa kebenaran di Kemaman. Okey. So mungkin bab 1 proposal, bab 2 undang-undang berkenaan dengan perkahwinan tanpa kebenaran, bab 3 kes-kes
perkahwinan tanpa kebenaran, bab 4 penutup. Oh, jadi saya tak payah buat lah apa ni temu Temu bual bual. tu lah. Analisis data tu tak payah. Temu bual awak kena buat dengan pegawai tu, kawan dia dapat data macam mana. Okey. Dan Temu analisis bual data tu? Kalau pegawai tu bagi. Kalau pegawai tu tak bagi. Okey. Ha, Jadi faham tak? saya kualitatif kan? Saya kajian kualitatif Kuanti lah. aja kan? Kuanti lah. Kuanti lah. Awak kena masuk temu bual lah, temu bual pegawai. Saya takut pegawai tu nak bagi data pada awak, dia tak bagi. Kecuali dia bagi dia bagi data temu bual. Data tu secara temu bual. Dia tak boleh bagi file tu, dia tak bagilah file tu. File apa? Rekod-rekod dia tak bagilah kan. Okey. Terima kasih Ustaz. Okay. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Nak tanya berkaitan dengan tajuk saya, hak hutang mutlak si mati dalam pengurusan harta pusaka menurut mazhab Syafi'i. Macam mana ya Ustaz? Dia kuantitatif ke kualitatif? Apa dia tajuk? Hak hutang mutlak si mati dalam pengurusan harta pusaka menurut mazhab Syafi'i. Hak mutlak? Hak hutang mutlak. Hak hutang mutlak. Yang ni pun sama, kuantitatif. Kuantitatif. So awak nak tengok apa ni? Nak tengok undang-undang tu sendiri ke? Awak nak tengok apa? Menurut mazhab Syafi'i. Bukan di Malaysia? Bukan. Okey. Itu kuali lah. Kuali. Awak tengok undang-undang tu kan? Tapi awak tengok undang-undang tu kan? Tak. Hak hutang kan? Hak hutang mutlak. Hak hutang mutlak si mati dalam pengurusan harta pusaka menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Yang tu kualitatif. Kualitatif. Bab 1 proposal, bab 2 perihal hutang. Okey. Mungkin perihal hutang kot, perihal hutang ataupun hutang mutlak. Hutang mutlak, bab 3 barulah dia punya pelaksanaan ataupun perihal hutang mutlak si mati dalam pengurusan harta dalam mazhab Syafi'i. Bukannya konsep hutang konsep hutang mutlak. Bab 1 proposal, bab 2 konsep hutang mutlak dalam Islam. Konsep hutang mutlak dalam Islam. Bab 3 barulah hutang mutlak Syafi'i. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz. Ya. Saya nak tanya pasal tajuk tesis saya. Mana dah? Ni pelaksanaan solat dalam kalangan petugas barisan hadapan COVID-19. Pelaksanaan? Solat? Dalam kalangan petugas barisan hadapan COVID-19. Kenapa dengan pelaksanaan solat dia orang? Tentang pembahagian bab. Nak tanya tentang pembahagian bab. Tahulah. Tapi kenapa dengan pelaksanaan solat dia orang? Oh ni yang petugas kesihatan. Petugas kesihatan yang pakai PPE nak solat. Tahulah. Tak apalah. Tapi apa? Dia orang tak solat ke apa? Bukan, dia punya pematuhan ke? Kaedah. Dia punya kaedah pelaksanaan solat. Rukhsah macam. Ya ke rukhsah? Kenapa rukhsah?
Sebab dia orang pakai PPE, jadi dia orang ada Tahu masa dah. tertentu. Tak ada. Kejap je pakai PPE. Apa nama? Yang tu awak nak tengok hukum ke awak nak tengok apa? Nak tengok pelaksanaan dia orang ke apa? Cara solat sama ada Nak boleh. tengok hukum. Nak tengok hukum. Kau awak nak bina modul? Tengok hukum Ustaz. Tengok hukum kaedah pelaksanaan solat tu. So bab yang tu kualitatif, bab satu proposal, bab dua rukhsah solat, rukhsah solat petugas. Ya, rukhsah solat aspek perubatan. Yang bab tiga itulah. Bab tiga barulah rukhsah solat. Saya nak kena cerita pasal COVID Ustaz. Tak perlu cerita COVID ke tahu belakang dah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Saya nak tanya, tajuk saya persepsi dan persediaan pembelajaran secara artificial terhadap tekanan emosi dan motivasi belajar pelajar UNIZA. Dalam bab 2 saya perlu apa je Ustaz? Saya tak nampak gambaran lagi. Okey, tajuk apa tadi? Pengaruh persepsi dan persediaan pembelajaran secara atas talian online terhadap tekanan emosi dan motivasi belajar pelajar UNIZA. Panjang tajuk awak. Okey, konsep pengaruh persepsi dan perihal berkenaan dengan belajar tu lah. Perihal lah. Pengaruh persepsi tu lah bab 2 saya. Pengaruh persepsi dan ni lah perihal belajar online tu. Belajar online tu. Okey, sekiranya saya cerita tekanan emosi tu apa semua tu lah. Jangan tekanan emosi, tak perlu lah. Tekanan emosi aspek belajar online. Jangan tekanan emosi secara umum. Faham tak? Faham Ustaz. Tekanan emosi semua tu, motivasi tu, tapi fokus kepada belajar online. Jangannya belajar offline pun awak masukkan juga. Baik Ustaz. Okey, bab 3 barulah dia punya tu lah, dia punya soal jawab lah, analisis soal selidik lah. Ini perlukan respon dan kuantitatif lah Ustaz kan? Memanglah awak kan pelajar UNIZA awak nak buat. Kan? Pelajar UNIZA dah berapa ribu? 2,000, 3,000 Ustaz. Mana ada 2-3,000. 10,000 kan? So pandai-pandailah nak buat responden tu. Dan awak kena rawak dia punya apa dah. Awak tulis pelajar UNIZA, dia kena rawak lah. Rawak mudah. Faham tak? Dia contohnya pelajar apa, awak jangan buat responden tu pengajar Islam je. Mentah-mentah mengajar Islam, awak boleh akses, awak hantar ke grup mengajar Islam je. Faham tak? Awak kena hantar, awak kena bagi lah. FBK 10 orang. Medik 10 orang. Gitu-gitu lah, tengoklah, tengok atas percentage dia punya pelajar. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Salam Ustaz. Salam Ustaz. Nak tanya. Salam. Nak tanya pasal tajuk saya. Pengurusan dan pentadbiran harta pusaka menurut perspektif undang-undang di Malaysia. Undang-undang mana? Undang-undang sivil. Macam pasal harta pusaka ni kan diuntukkan undang-undang yang ada kau undang-undang? Macam kejap Ustaz. Berkenaan ada.
Ada? Ya ke? Tidak Ustaz. Bukan faraid ni bawa mahkamah apa? Mahkamah syariah. Hello. Pasal ni Ustaz, contoh macam akta pusaka kecil, akta probate, Yang tu akta sekeliling kecil, ketua akta jawatan. yang tu dia bukan undang-undang kan? Yang tu akta je kan? Dia bukan undang-undang umum kan? Dia bukan civil punya. Mungkin yang boleh buat bab 1 proposal, bab 2 peruntukan peruntukan faraid ataupun berkaitan faraid dengan undang-undang sivil. Bab 3 terus kepada akta-akta yang ada. Bab 4 penutup. Okey. Macam itulah. Yang bab 2 tadi peruntukan faraid maksudnya? Ya apa undang-undang sivil yang berkaitan dengan faraid. Okay. Contohnya macam tanah, macam duit di bank, yang tu dia sivil punya undang-undang. Okey. Dia bukannya apa nama macam bank kan konvensional. So dia takluk pada bank negara, undang-undang bank negara pula. Betul tak? Okey, dia macam tu lah. Kalau bab 3 tadi bab 3 berkenaan dengan tu lah. Akta-akta tu lah, akta-akta faraid lah. Tapi akta faraid tu dia setiap negeri berbeza kan? Dia tak ada yang Malaysia punya tak ada kan? Dia ada beberapa negeri je faraid ni. Bukannya setiap negeri ada kan? Dia tak ada akta khas Malaysia. Persekutuan. Dia ada yang setiap negeri. Yang tu yang saya faham lah. So, yang tu mungkin awak boleh masuk dalam bab 3 lah. Okey Ustaz. Okey. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Ustaz, saya tajuk dia tahap menganalisis tahap kefahaman masyarakat Hutan Melintang terhadap wasiat dalam Islam. Hutan Melintang Perak. Ya. Apa nama analisis tak payahlah. Apa nama? Wasiat dalam Islam. Tajuk benar apa tadi? Tahap kefahaman masyarakat Hutan Melintang terhadap wasiat dalam Islam. Wasiat dalam Islam, dia bukan faraid kan? Ada. Dia wasiat saja. Jadi kat sini saya cuba untuk letakkan bab 2 saya. Bab 1 proposal, bab 2 konsep wasiat di negeri Perak. Konsep wasiat dalam Islam dulu boleh ke? No, bukan dalam Islam. Dia negeri Perak terus. Oh, negeri Perak terus. Dalam Islam luas sangat. So, bagaimana pelaksanaan wasiat yang diguna pakai di negeri Perak? Oh, jadi saya tak boleh lah buat apa penggunaan wasiat tu dalam Malaysia terus mula-mula saya nak umumkan. Tak boleh. Oh, pasal saya nak kecilkan. Dia apa? Hal ehwal agama memang dia pada raja. Faham. Boleh, masyarakat awak ni masyarakat Hutan Melintang kan? Masyarakat. Dia ada perbezaan di antara Islam dan bukan Islam kan? Ke Hutan Melintang tu semua Islam? Tak, ada juga bukan Islam. Oh, tapi saya boleh buat lah kan bukan Islam dengan Islam. Boleh je tapi besar tesis awak tu. Itulah. Jadi saya nak skopkan masyarakat Islam. Kalau macam Muslim, masyarakat Islam lah boleh lah. Macam tu je lah. Jadinya boleh tak kalau saya letak prosedur wasiat tu sekali? Prosedur wasiat, boleh lah dalam bab 3 tu.
Baik. Bab 2, bukan bab 3, bab 2. Bab 2. Prosedur, sejarah, prosedur semua lah. Dan kes-kes yang menarik. Lepas tu bab tu barulah kefahaman tu. Tahap kefahaman tu. So masyarakat masyarakat Islam Utam Melintang tu berapa orang? Kat sini masyarakat Islam dia saya tengok ada mana Melayu. 15,288. Okay. So yang tu awak kena buat, awak kena tengok jadual kerja Morgan. Kalau 15,000 berapa dia responden? Okay. 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 So Kasih Ustaz. mungkin awak boleh hantar boleh hantar soal selidik itu kepada Hutan Melintang je lah. Awak jangan hantar kepada seluruh negeri Perak. Baik. Okay. Okay. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya. Ya. Ya. Saya nak tanya berkaitan dengan tajuk tesis saya. Psikologi dakwah, kaedah kasih sayang dan prihatin terhadap tekanan emosi remaja kini. Saya nak minta cadangan nak pandang Ustaz sama ada tajuk ni kepada kualitatif ataupun kuanti Ustaz. Kuali. Kalau tentu saya sekarang masih tak dapat gambaran untuk bab-bab tu. Cumanya saya nak minta pandangan daripada Ustaz boleh tak? Siapa penyelidik awak? Bab tu. Penyelidik saya Ustaz Berhanuddin. Berhanuddin, Sabok. Ustaz Bob. So aku nak tanya dia lah. Dia pun nak bagi cadangan boleh je. Bab 1 proposal, bab 2 kaedah kasih sayang kepada remaja dalam Islam. Bab 3 pendekatan dakwah dia lah. Pendekatan dakwah kan? Pendekatan psikologi dakwah, kaedah kasih psikologi sayang dakwah. dan prihatin. Macam tu lah. Tapi awak ni dalam Islam kan? Maksud Ustaz? Konsep asas kot. Konsep asas. Tapi awak ni umum sangat. Dia tak fokus. Dan banyak pun boleh ubah. Kiranya kalau saya terhadap isu tekanan emosi remaja tu pun masih umum ke Ustaz? Masih umum tak? Dah tahu kena bincang dengan penyelia lah. Pembahagian 4. Tapi untuk yang tajuk ni dia lebih sesuai kepada kuali Ustaz? Kualitatif. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Salam. Saya nak tanya, saya buat tajuk saya buat tajuk tahap penguasaan bacaan Al-Quran secara berkiraat dalam kalangan pelajar kiraat di UNIZA. Okey, jadi tajuk saya ni Apa dia? tahap penguasaan bacaan Al-Quran secara berkiraat. Okey, lepas tu dalam kalangan pelajar kiraat di UNIZA. Okey, lepas tu tajuk saya ni more kepada kuantitatif lah kan Ustaz kan? Kuanti, ada responden. Okey, lepas tu saya nak tanya sebab saya sebelum ni saya buat berdasarkan buku Pascal ni. Dia cakap bab 1, bab 2, bab 3 tu. Yang dekat bab metodologi kajian tu saya tak faham. Dekat yang contoh Ustaz bagi ni nak masukkan kat mana metodologi kajian tu? Metodologi kajian bab 1. Bab 1. Kiranya tak perlu ikut yang buku purple ni ke Ustaz? Tak perlu. Kiranya yang tu aja cadangan. Cadangan. Okey, so saya boleh pilih lah sama ada nak yang contoh 1 ataupun contoh 2. Okey, lepas tu yang soalan kedua, saya masih tak faham lagi tentang perbezaan antara bab 3. Okey, ni saya tengok yang saya tengok yang kuantitatif 1. Yang bab 3 tu perbincangan soal selidik. Okey, yang tu saya tak faham. Kena masukkan apa? Sebab kalau metodologi kajian letak kat bab 1, bab 3 tu apa?
bab 3 tu responden. Berapa orang buat, berapa ni semua. Lepas tu ada berapa soalan dalam bab 3, dalam soal selidik awal ada berapa soalan. Kenapa awak pilih soalan tu? Siapa yang sahkan? Maksudnya Jadi siapa yang sahkan? Kesahan data tu. Kesahan soalan selidik tu. Siapa sahkan? Oh, maksudnya penyelidik saya ke kesahan data tu? Apa nama? Maksudnya penyelidik saya ke yang mengesahkan data? Sorry. Macam mana? Saya tak faham. Pakar kena mengesahkan. Saya takut Okay. awak masukkan soalan-soalan yang tidak berkaitan dengan qiraat dia tu. Kemahiran qiraat itu. So biasanya kena dia disahkan dululah. Okey, baik Ustaz. Kesahan data tu. Kesahan data tu dengan kita punya penyelia ke Ustaz? Boleh juga dengan penyelia pun. Dengan pakar lain pun boleh. Oh, pakar lain tu maksudnya tanya ustaz-ustaz yang qiraat. Tanya ustaz yang qiraat lah. Kalau tanya ustaz-ustaz dakwah tak kerti apa tentang qiraat ni. Okey Ustaz, okey baik. Saya nak tanya lagi. Lepas tu yang bab 2, contoh konsep sejarah dan perihal tu. Maksudnya yang tu kita cerita tentang kemahiran qiraat lah. Oh, maksudnya literature review tu masuk dalam bab 1. Bukan literature review. Yang ni apa yang dimasukkan dengan kemahiran qiraat. Oh, maksudnya macam contoh qiraat tu apa, definisi semua tu lah. Tak perlu. Oh, tak perlu. Jadi apa je yang saya direct kepada kemahiran qiraat. Apa itu kemahiran qiraat? Konsep. Apa itu konsep kemahiran qiraat? Adakah dengan satu qiraat barulah dikatakan mahir ataupun kena 10 qiraat baru dikatakan mahir? Konsep dia apa? Konsep dia. Kiranya dia mau kepada konsep lah, bukan ulasan karya lah kan untuk bab bukan. Okey, kiranya ulasan karya tapi kena merujuk jugalah. Kena merujuk kepada karya-karya lah. Yalah dia kena merujuk, cumanya dia bukan format bukan ulasan karya. Bukan. Okey, lepas tu jadi saya tengok yang kuantitatif pilihan 2 tu. Okey, perbincangan soal sidik tu dah. Okey, yang tu kita boleh pilih lah sama ada soal sidik ataupun hasil kajian Ustaz. Okey. Awak membincangkan dalam bab 3 tu, awak bincang berkenaan soal selidik. Okey, saya ada buat. Kenapa awak buat soalan macam tu? Okey, bagi mengukur sekian-sekian, beberapa soalan-soalan inilah yang akan ditanya. Kenapa soalan-soalan ini kita tanya? Sebab daripada soalan ni kita dapat tahu dia punya kemahiran tu. Kalau tak tanya soalan ni kita tak boleh nak tahu kemahiran dia. Kemahiran dengan penguasaan sama ke Ustaz? Sebab saya buat tahap penguasaan. Mungkin dia boleh sama lah kot. So bab 2 awak penguasaan lah, apa itu konsep penguasaan. Bukan ambil bacaan secara qiraat tu. Adakah orang tahfiz dia menguasai? Okey Ustaz. Lepas tu kejap yang responden tu saya tak tahu masuk bab ke tak. Responden tu yang mengikut QCGM Morgan tu. Contoh belajar Aqsa ada 200 lebih. Lepas tu saya kena ambil responden tu 80 kan contoh. Awak tahap penguasaan tahap penguasaan. Kalau tahap penguasaan awak kena buat soal selidik boleh. Tapi soal selidik ni dia lebih kepada temu buang. Itulah saya ada dia macam dia kena test budak tu. Dia kena test pelajar tu. Itulah. Barulah kita boleh tengok masalah kat mana. Kalau buat temu buang sikit soal selidik sikit boleh tak dalam responden tu? Bukan temu, mungkin lah yang tu temu buah pakar boleh lah. Tapi temu buah pada lecturer. Tetapi kalau macam untuk test pelajar, untuk nak tahu tahap dia, yang tu awak kena test bacaan dia lah. Itu saya faham. Cuma saya nak tanya contohnya responden budak qiraat sekarang yang current ada berapa orang?
ada contoh ada 110. 110 yang sedang belajar. Okey. So dalam KJ Morgan dia kata berapa? Dia kata berapa? 86 orang. Hai, banyak sangat. Ya ke? Saya tengok dalam buku ni Ustaz. Buku purple ke salah? Populasi berapa? Sekolah berapa? Populasi 110. Okay, sampel 86. Banyak ni. Ya. Banyak pula. Mungkin lah kot. Okey Ustaz. Saya tak dengar Ustaz. Jauh-jauh Ustaz. Saya pun tak tengok buku apa? KJ Morgan. Mana dah KJ Morgan di mana? Muka surat apa? Muka surat lepas 92 Ustaz. 97. 97. Okey. Berapa orang? 110 sampel 86, betul lah. Lepas tu maksudnya 186 lah. dalam 86 orang tu boleh tak saya buat soal sedikit sikit, temu bual sikit? Ke kena semua temu bual? Bukan temu bual, awak kena buat soal selidik tetapi kena test bacaan dia orang. Kena test bacaan 86 orang tu. Okey. Ustaz saya nak tanya satu lagi. Untuk Tracy M. Morgan ni, peringkat responden ni, kita pilih berapa je sebenarnya Ustaz? Awak boleh tengok KJ Morgan banyak lagi dia dia punya penentuan saiz sampel dia banyak lagi. Jadi salah satu contoh. Awak type je penentuan saiz sampel. Okey baik Ustaz. So dia ada tak stick kepada KJ Morgan. Ada yang lebih mudah. Berapa orang? Dia tak limit pernah berapa orang Ustaz? Dia ada pandangan. Size sampel. Dia ada KJ Morgan, dia ada apa nama? Cohen. Dia ada banyak lah. Dia ada Cohen, dia banyak jenis. Dia banyak pandangan. Okey Ustaz, lepas tu tanya lagi. Yang perbincangan hasil kajian tu, lepas tu kita bincang lah kan. Lepas kita buat soal sidik, berapa orang setuju, berapa orang sekian-sekian kan Ustaz kan? Okey, yang penutup tu kita masukkan rumusan semua tu ke Ustaz? Rumusan yang cadangan itu? Penutup dia ada 6. Dia ada 6. Dia ada rukun dia sendirilah. Ada rukun dia sendiri. Okey. Dia ada rukun dia sendirilah. Yang tu nanti saya tengok balik. Saya pun tak ingat sangat. Yang saya tahunya mana dah. Okey Ustaz. Tak apalah. Kiranya saya ikut yang Ustaz bagi ni jangan ikut buku-buku lah kan? Okey baik sebab yang moleknya ikut penyelia. Ikut penyelia awak. Penyelia Ustazah Rosmani Zawati. Kena ikut penyelia. Hari tu saya dah tunjuk bab 1 sampai bab 3 tu sebab tengok dalam buku-buku ni. Tapi dia kata macam okey je. Cuma tu saya nak tanya Ustaz balik. Nak guna yang mana satu lah. Kalau Ustaz kata guna yang Ustaz ni, saya ubah je lah. Pindah metodologi tu pergi bab 1 je lah. Masuk balik je lah. Yang tu lebih mudah lah. Masuk balik. Sebabnya kalau macam yang tu biasanya yang pecah 3 bab itu yang tu untuk master dan PhD. Tesis master dan PhD, bukannya latihan ilmiah. Okey, bab penutup ataupun nama dia rumusan atau penutup. Satu, pengenalan. Yang kedua, rumusan keseluruhan hasil kajian. Okey. Yang ketiga, implikasi kajian atau sumbangan kajian. Okey. Yang keempat, yang keempat, cadangan kajian lanjutan. Cadangan kajian lanjutan. Okey, yang kelima? Okey, yang kelima kesimpulan. Itulah dia punya rubrik dia kan Ustaz, format. Dia format dia lah. Okey, cumanya kiranya dekat bab konsep tu kena banyakkan lah kan Ustaz kan? Konsep penguasaan. Konsep. Konsep. Okey. Lepas tu saya boleh masukkan juga lah kan bacaan qiraat tu macam mana. Saya boleh masukkan kan? Tak payah.
Okey. Dia Baik, Ustaz. bukan penguasaan, yang tu berkenaan dengan qiraat. Apa Baik, kita yang nak kaji kita tahap penguasaan ke Ustaz kan? dan so tengok dia apa itu konsep penguasaan qiraat dalam bab 2 tu. Kalau awak masukkan qiraat, baiklah awak tulis terus qiraat 10 tu, senang. Dah. Sebab bacaan berqiraat Ustaz, itu saya tanya tu. Tak Bukan nak kaji penguasaan lah. Penguasaan qiraat. Apa itu konsep dia? Apa itu maknanya? Apa itu definisinya? Kalau memenuhi kriteria ini, yang tu dinamakan sebagai dia menguasai. Okey. Okey, itu saja Ustaz. Terima kasih atas respon Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz nak tanya. Ya. Ya, Ustaz. Muaz. Saya berkaitan dengan tajuk saya, iaitu tahap kefahaman masyarakat Islam di Kuala Selangor mengenai kaedah serta qaid fiqhiyah dan manhaj yang digunakan dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan dia PM-nya Ustaz Muhammad Fazil tu. Dia kata tukar jadi pendek jadi penggunaan vaksin menurut kaedah fiqh, macam tu je. Jadi saya tak faham sangat dia yang apa ni tajuknya. Sorry, tajuk penuh awak apa? Tajuk penuh saya tahap kefahaman masyarakat Islam. Kefahaman masyarakat Islam. Kefahaman Islam di Kuala Selangor mengenai kaedah serta qaid fiqhiyah dan manhaj pengistinbatan hukum. Panjang tajuk awak ni. Siapa dia punya ni? Siapa Yusof? Dr. Muhammad Fazil. Farid. Ustaz Farid Fazil, dia mau pada undang-undang tu. Yang ni awak boleh tanya kepada Ustaz Dr. Yusof. Qawaid fiqh kan? Qawaid fiqh dan maqasid syariah kan? Manhaj. So tapi saya dah PM-nya. Hello. Saya PM-nya Ustaz Muhammad Fazil. Dr. Fazil. Ustaz Fazil. Okey. Boleh juga. Mana-mana lah. Tapi Pak, Ustaz Fazil jangan nak jawab. Yang moleknya Ustaz Wan Yusof. Saya bagi tajuk yang tadi tu dia suruh buat tajuk penggunaan vaksin menurut kaedah fiqh, macam tu dia bagi. Yang tu dia nak jadikan sebagai kualitatif lah. Dia tak nak kuantitatif. Bukannya dia tak nak kualitatif, dia tak nak kuanti, dia nak kuali. So sebenarnya kalau musim COVID ni yang semoleknya kajian berkenaan dengan kuali COVID ni. Kalau kuanti dia payah nak pergi soal selidik lah, apalah, nak analisis something payah. Faham tak? Memang mudah kita boleh hantar online, tapi bagaimana awak nak menjaga soal selidik tu supaya tak jatuh ke tangan orang-orang lain? Dan bagaimana nak sampai soal selidik awak tu kepada masyarakat Kuala Selangor? Berapa orang masyarakat Kuala Selangor? Jiran-jiran awak sajalah. Faham tak? Better awak buat yang kualitatif lah. Lebih terfokus dan awak tengok dalam hukum je. Tengok dalam kitab-kitab hukum je lah. Kira tajuknya pendek macam ni, penggunaan vaksin menurut kaedah macam tu je lah kan? Macam tu je lah, lebih senang. Okay, terima kasih Ustaz. Saya nak tanya berkaitan dengan tajuk saya. Pendekatan dakwah bilhal dalam membantu masyarakat menangani pandemik COVID-19. Kalau untuk tajuk saya ini kualitatif lah Ustaz kan? Kuali. Kalau untuk pembahagian bab Ustaz,
Pembahagian bab dakwah bilhal lah kepada masyarakat Malaysia. Lepas tu dakwah bilhal yang bersesuaian di aplikasi ketika COVID-19. Untuk bab 2 Ustaz Bab 3. Bab 2 dakwah bilhal wakilnya di Malaysia, realiti yang di Malaysia secara umum sebelum COVID lah. Tapi masa COVID ini awak buat dakwah bilhal terhadap masyarakat ketika pandemik. Maksudnya ada 2 lah Ustaz Ya, 2. Sebelum dengan selepas. Semoleknya bukan sebelum selepas lah, dia macam apa nama? Secara umum lah. Realiti dakwah bilhal ataupun realiti dakwah bilhal ataupun pelaksanaan dakwah bilhal di Malaysia. Okey. Yang bab 3 aplikasi dakwah bilhal ketika pandemik di Malaysia. Okey. Indonesia lain, Malaysia lain. Okey. Yang bab 4 penutup. Sebulan. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi yang tanya? Dapat Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Saya nak tanya pasal tajuk tesis saya, cabaran berdakwah kepada masyarakat bukan Muslim di Kuala Penyu Sabah. Berdasarkan tajuk saya Ustaz, apa yang sesuai untuk bab 2? Isu-isu lah. Isu-isu dakwah. Isu-isu dakwah kepada bukan Muslim di Sabah. Okey Ustaz. Bab 3 terus kepada apa nama? Pelaksanaan Pelaksanaan. Cabaran. Cabaran lah. Isu-isu dan cabaran kan? Cabaran saja Ustaz. Tajuk saya cabaran berdakwah. Mungkin yang bab 2 isu ataupun mungkin cabaran yang biasa berlaku di Sabah. Lepas tu bab 3 barulah fokus kepada Penyu. Kepada apa Ustaz? Kuala Penyu tu lah. Okey. Jadi Kuala Penyu kan? Ya. Jadi bab 2 tu kira umum seluruh Sabah dululah. Seluruh Sabah dululah. Sebabnya Sabah dia lain. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz? Ya. Saya punya tajuk unsur dakwah dalam novel Mengintai Aku di Neraka karya Hadi Fayad. Okey. Lepas tu dari segi dia punya pembahagian bab tu macam mana Ustaz? Bab 1 proposal, bab 2 biodata Hadi Fayad dan perihal kitab. Yang ketiga teruslah kepada kajian. Ustaz, macam kalau dia punya biodata tu macam agak sulit, kita perlu tukar pada yang lain ke macam mana? Agak sulit. Maksudnya macam Ustaz Hadi Fayad ni macam mengenai dia tu macam dok banyak maklumat pasal dia. Kena tanya dia. Kena temu buah dia lah. Okey. Dia sejarah lisan lah. Mau pada sejarah lisan lah. Okey, terima kasih Ustaz. Awak kena hubungi Ustaz Hadi Fayad itu dan buat berkenaan tu lah. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada soalan daripada kawan saya. Dia nak tahu sama ada kajian dia ni kuanti atau kuali. Tajuknya pembangunan model sifat Sabah
pembentukan model pembangunan sifat sabar menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Macam mana tu Ustaz? Ustaz Asrul lah. Okey, Pasti. bab 1 proposal, bab 2 sabar dalam kitab Ihya. Lepas tu bab 3 barulah model kitab Ihya. Model. Model sabar kitab Ihya. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Ustaz ada soalan juga dekat ruangan chat Ustaz. Ada satu soalan. Daripada ruangan chat ni, dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz, maaf saya punya suara tak pusing baik, jadi saya bertanya di sini. Saya ingin bertanya bagi tajuk tesis saya, terapi ayat-ayat Al-Quran berunsur dakwah terhadap golongan remaja bermasalah. Adakah kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif. Terima kasih Ustaz. Lagi? Assalamualaikum Ustaz. Maaf. Berkenaan dengan tajuk saya, penerapan elemen komunikasi dakwah melalui pertubuhan sukarelawan kebajikan PSK di Malaysia. Pada pandangan Ustaz, lebih kepada kualitatif ataupun kuantitatif? Kuali. Jadi kalau macam contohlah, saya punya pertubuhan sukarelawan kebajikan ni tak banyak sangat info dia dalam web dia. Jadi kalau saya buat soal sidik ataupun temu bual boleh ke? Temu bual lah. Ini masuk kuantitatif lah. Bukan. Yang tu untuk bab 2 je. Macam mana tu Ustaz? Bab 2 tu ini untuk bab 2 tak? perihal NGO je lah. Lepas tu bab 3 tu barulah dia punya aktiviti kan. Dia punya pendekatan dakwah apalah. Ini still bawah kualitatif lah? Ya. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Tajuk tesis saya keberkesanan sistem tasmik satu pandemik COVID-19. Suatu kajian di Kaji Niza. Jadi tajuk saya ni kuantitatif Ustaz. Kuanti. Untuk jadi bab 2 saya cadang untuk buat sejarah, fokus pada kaedah hafazan dan pada zaman Rasulullah. Boleh Ustaz? Tak boleh. Tak fokus. Lepas tu yang bab ketiga saya fokus pada bab 2 awal tu tak fokus. Bab 2 tu terlalu luas. Luas sangat Ustaz. Sistem hafazan. Faham tak? Sistem hafazan dalam Islam. More pada gitulah. Okay, so kena bab 2 tu awak kena fokus lah. Mungkin sistem hafazan realitinya di Uniza. Oh, di Uniza. Okey. Kalau yang bab ketiga saya cadang untuk fokus kepada cabaran para pelajar untuk tasmik semasa ataupun macam cabaran gitu. Yang tu bab 2. Oh, bab 2 cabaran. Okey, bab 3 tu daripada hasil kajian lah. Maknanya bab 2 cabaran. Hasil soal selidik tersebut. Bab 3 tu dah okey, hasil soal selidik saya. Hasil soal selidik. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Sama. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Apa tanya dulu ni? Tak apa. Okey. Macam ni Ustaz saya konsep perancangan keluarga berdasarkan statistik di Kuala Terengganu menurut maqasid syar'iyah. Okey. Jadi sini saya adalah juga nak guna untuk dari segi kuali juga kuanti. Tapi untuk Ustaz elok
Awak temu bual ni. Temu bual. Temu bual saja. Kiranya kuali kan? Kuali lah. Kiranya untuk bab 1 ni saya buat mengenal pasti konsep perancangan keluarga menurut perubatan. Yang pertama Tak boleh. Direct kepada tajuk. Bab 2 tu direct kepada tajuk. Perancangan keluarga di tempat awak tu. Perancangan keluarga di kiranya di Kuala Terengganu saya buat. Di Kuala Terengganu. Itu untuk bab 1 lah. Bab 2. Bab 1 proposal. Bab 2 okey tu. Lepas tu untuk yang temu bual tu Ustaz? Temu bual bab 3. Bab 3. Untuk bab 4 pula Ustaz? Terus sebagainya Ustaz. Penutup. Okey. Baik Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Susah Ustaz nak tanya. Ya. Yang tadi tu kan tajuknya penggunaan vaksin menurut kaedah fiqh. Bab 1 proposal. Yang bab 2 tu kan Ustaz pembagian bab tu. Konsep vaksin lah. Konsep vaksin dalam Islam. Bab kira konsep vaksin dalam Islam tu. Yang bab 5, bab 3 barulah kepada maqasid syariah. Maqasid syariah. Bab 3 mungkin boleh juga awak buat vaksin, kalau macam vaksin dalam Islam takut. Boleh juga vaksin dalam Islam, lepas tu barulah penggunaan dia. Bab 4 penutup. Okey. Kira maqasid vaksin tu lah dia punya macam mana boleh jadi haram tujuan dia tu lah. Ataupun Kalau boleh buat sejarah konsep sejarah tu boleh buat juga sejarah penggunaan vaksin untuk orang Islam ke macam mana, ataupun barulah seterusnya baru awak berkenaan dengan maqasid syariah dia tu lah, aspek halal hukum haram semua tu lah, jenis-jenis vaksin semua tu lah. Kira kalau ni kan lebih pada maqasid syariah. Kalau kita masuk sikit dalam bahagian bab sains boleh ke Ustaz? Kira perkaitan itu. Sains boleh. Yang tu bab 2 lah. Bab 2 Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ni nak tanya macam tajuk tesis saya aplikasi hukuman takzir di Mahkamah Negeri Terengganu. Okey. Lepas tu macam kalau saya rasa macam saya nak buat ni untuk kualitatif, macam saya nak buat kaedah perpustakaan, macam saya rujuk buku-buku gitu, boleh? Boleh. Lepas tu macam bab 1 buat proposal, bab 2 takzir di Malaysia. Bab 3 terus kepada takzir di Terengganu. Jadi takzir kan? Takzir. Pelaksanaan takzir di mahkamah Terengganu, di Terengganu. Macam itulah. Jadi macam proposal, bab 2 takzir di Malaysia, dan bab 3 takzir di Terengganu lah. Mahkamah Terengganu, bab 4 penutup. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Saya nak tanya, tajuk saya hak dan kewajipan anak angkat menurut perspektif Islam. Untuk bab 2 macam mana ya Ustaz? Tajuk hak dan anak angkat, konsep anak angkat. Hak dan kewajipan anak angkat. Konsep anak angkat dalam Islam. Konsep yang tu je. Bab 3 barulah hak-hak anak angkat. Bab 2 konsep, bab ketiga kewajipan. Hak dan kewajipan. Hak dan kewajipan. Lepas tu saya sesuai kualitatif ke kuantitatif ya? Kuali. Okey. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
Saya nak tanya pertanyaan tajuk saya. Kajian mengenai isu agama dalam akhbar berita harian dari bulan Mac hingga Jun 2020. Okey. Saya nak tanya, untuk bab 2 saya tu, boleh ke saya buat macam sejarah berita harian, konsep akhbar, macam bila kemunculan semua tu, boleh ke Ustaz? Tak perlu. Tak perlu. Apa ni isu apa nama? Isu agama dalam akhbar berita harian. Isu agama dalam berita akhbar harian. Mungkin bolehlah kot bab 2 awak buat tentang sejarah berita harian, lepas tu perihal berita harian. Perihal berita harian dan sejarah bahagian tu lah, bahagian agama tu. Sejarah Isu bahagian agama tu. Isu itu dalam bab agama. 2 tu kan? Pendirian dia macam mana, lepas tu bab 4, bab 3 barulah berkenaan dengan isu dan masalah agama dalam berita harian. Bab 4 penutup. Okey. Jadinya saya tak perlu untuk soal selidik temu bual semua tu kan? Tak perlu. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Sama. Ustaz, saya nak tanya untuk tajuk latihan ilmiah saya, cabaran dan implikasi dakwah norma baharu pada mu'alaf dalam mendepani COVID-19. Jadinya metod kajian saya ni berfokus pada kualitatif atau kuantitatif Ustaz? Kuali. Jadinya dalam bab 1 tu saya cerita pasal proposal. Lepas tu konsep bab 2 konsep pasal mu'alaf macam tu Ustaz. Tak boleh. Cabaran apa? Cabaran dan implikasi dakwah norma baharu kepada mu'alaf. Okey. Cabaran dan implikasi dakwah di Malaysia. Di Malaysia. Lepas tu barulah cabaran dan implikasi dakwah dakwah ni kepada dakwah bukan Islam. Okey, dakwah kepada mu'alaf. Tu mesti dalam bab 2 ya Ustaz? Bab 3. Bab 3. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Lagi? Tak ada soalan daripada kawan saya. Dia nak tahu pasal pembahagian bab. Tajuk dia persepsi mahasiswa FKI Uniza terhadap amalan syirik dan apa dia? Persepsi masyarakat Uniza mahasiswa FKI Uniza terhadap amalan syirik dalam kehidupan masyarakat kini. Pengetahuan je lah. Okey, mungkin bab 2 tu amalan syirik lah dalam masyarakat Melayu. Lepas tu bab 3 terus kepada pengetahuan lah. Pengetahuan terus ke soal selidik. Semua ada soal selidik. Okey. Ada satu lagi. Sekejap okey. Persepsi mahasiswa Usuluddin terhadap budaya hedonisme di Malaysia. Luas ya. Luas. Usuluddin. Budaya hedonisme di Malaysia. Lepas tu terus kepada kajian lah. Pengetahuan kan? Persepsi juga. Persepsi. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz okey lagi ke ni? Kita nak tutup dulu. Okey, kita tutup dulu lah. Esok ada lagi ni. Itulah. Okey, so sebab esok apa dia esok? Mana? Esok format penulisan tesis, lepas tu barulah menulis rujukan. Dalam sini kita akan selit-selit lah berkenaan dengan pembahagian bab. Boleh? Boleh
Boleh. Saya takut macam menurut rujukan ni dia apa? Dia ringkas, so mungkin tak lama, so kita boleh terus kepada bicara tentang bab. Okay? So apa yang saya bagi tahu pembahagian bab itu tak confirm lagi. Okay? Tapi kalau nak dia kena, yang semoleknya dia kena tanya penyelia. Penyelia dia akan menyelia tesis awak, barulah kata putusnya daripada penyelia. Awak hanya boleh bagi cadangan sahaja. Saya buat gini boleh, doktor? Macam tu. Tapi jangan kata, Ustaz Safwan suruh buat gini. Jangan. Tahu tak? Bergaduh satu fakulti saya. Okay, so yang saya bagi tu hanya cadangan kepada awak untuk menyusun bab. Tapi keputusan akhirnya dia akan kepada penyelia lah, sebab penyelia awak yang akan bagi markah. So kena follow penyelia. Yang saya bagi ni hanya cadangan, bukannya arahan buat macam tu. Okay? Jelas tak? Hello? Jelas, Ustaz. Jelas. So, jangan kata, jangan wayak penyelia, nanti Dr. Safwan suruh buat gini. Satu kerja lah pula saya bergaduh dengan penyelianya. Saya bagi cadangan je ni, dia bukannya instruction ataupun apa nama dia punya tetap kena buat gini, dia bukan. Dia atas penyelia semua. Sebab penyelia yang akan bagi markah pada awak. Kalau awak mengguris hati penyelia, maka tergurislah markah awak. Boleh faham ya? Sebab penyelia dia ada maruah tersendiri dan awak kena jaga maruah dia lah. Takutnya siapa pandai-pandai pergi consult dengan Dr. Safwan pula ni kata. Faham tak? Yang saya bagi ni hanya panduan, hanya cadangan. Kalau awak rasa tak sesuai, rasa menyusahkan awak, dia akan terpulang pada penyelia semula. Okay, so kita sudahi dulu kelas kita awal. InsyaAllah kita pada petang ini dengan tasbih kepada Sultan As. Okay, terima kasih. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.